Berita menarik hari ini di asoka.com, Isnin 22 November. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana daerah Kota Kinabalu mencatat kenaikan mendadak kes baharu COVID-19 disebabkan kluster baharu membabitkan anak kapal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dilaporkan hari ini. Kluster Lautan Biru itu setakat ini dikesan membabitkan seramai 93 individu sekaligus menyebabkan kes baharu di Kota Kinabalu meningkat kepada 161 kes berbanding 98 kes yang dilaporkan semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata peningkatan mendadak kes di Kota Kinabalu itu secara tidak langsung turut meningkatkan kes keseluruhan di Sabah hari ini kepada 485 kes berbanding 437 kes malam. Beliau berkata beberapa daerah lain mencatat pertambahan kes harian yang agak ketara seperti Tuaran dan Kota Marudu, tetapi daerah seperti Penampang, Papar dan Tenom mencatat jumlah kes harian yang jauh lebih rendah hari ini. Katanya kes daripada kluster Lautan Biru iaitu 91 kes hari ini dan kluster Kemburungoh di Ranau iaitu 1 kes menyumbang hampir 19% daripada jumlah kes di Sabah hari ini. Sementara itu, program jangkauan luar atau outreach santuni wanita bagi mendekati dan membantu golongan wanita di negeri ini akan diperluaskan ke semua 73 kawasan Dewan Undangan Negeri di Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Insinyur Syahalmi Yahya berkata pendekatan itu sejajar dengan usaha kementeriannya melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah dalam menjaga kebajikan golongan wanita di negeri ini. Beliau berkata kaedah jangkauan luar adalah pendekatan terbaik bagi membolehkan lebih ramai wanita khususnya golongan B40 dan M40 mendapat manfaat daripada perkhidmatan yang disediakan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program outreach santuni wanita merakyatkan perkhidmatan ke arah kesejahteraan wanita anjuran Jewa dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM N24 Tanjung Kramat di Dewan Seri Putatan hari ini. Syahalmi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Kramat berharap melalui program itu orang ramai mendapat pemahaman yang jelas mengenai perkhidmatan yang disediakan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Manakala pengguna di sekitar utara bandaraya, khususnya Sepanggar, diminta supaya mengurangkan penggunaan air sebagai langkah sementara untuk memastikan bekalan dapat disalurkan sama rata ke semua kawasan. Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Insinyur Edward Lingkapo berkata, langkah penjimatan itu disarankan sepanjang tempoh catuan yang dijangka berterusan sehingga Jun tahun depan berikutan kekurangan bekalan yang disalurkan dari 2 loji rawatan air sedia ada di Tamparu. Beliau menyarankan agar penggunaan air bagi setiap individu dikurangkan kepada 180 liter sehari berbanding jumlah normal 250 liter sehari agar wujud lebihan untuk membolehkan semua kawasan menikmati bekalan. Ketika ini LRA Telibung 1 dan Telibung 2 masing-masing mempunyai keupayaan mengeluarkan 74 mld dan 90 mld dengan jumlah keseluruhan 164 mld. Namun kekurangan kira-kira 30 mld berbanding keperluan sebenar pengguna melebihi 190 mld. Sementara itu, beliau turut meminta kerjasama pihak berkuasa tempatan dan pemimpin akar umbi di semua kawasan supaya membantu JANS menangani isu kecurian air yang menjadi antara penyumbang utama masalah air tidak berhasil di Sepanggar. Beliau berkata ketika ini JANS kehilangan antara 6 hingga 8 mld sehari disebabkan kecurian air di kawasan setinggan sekitar Sepanggar selain terpaksa membelanjakan hampir setengah juta setahun untuk menyelesaikan masalah itu namun masih berulang. Pada masa yang sama, Edward berkata pihaknya turut meminta kerjasama PBT khususnya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu untuk mengawal pembangunan di sekitar bandaraya supaya pengagihan bekalan air dapat dilaksanakan secara lebih teratur bagi mengelak kekurangan bekalan. Katanya pelaksanaan projek pembangunan turut menjadi antara sebab gangguan kepada infrastruktur pengagihan air yang akhirnya menjejaskan bekalan kepada pengguna. Dia akan bertambah sedikit, tapi sekurang-kurangnya dia akan stabilkan berarti satuan
mungkin boleh Berita seterusnya, pelbagai jenis minuman keras bernilai RM85,000 dilupuskan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran hari ini. Ketua Polis Daerah Tuaran Deputi Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata, semua barang rampasan berkenaan dilupuskan selepas mendapat arahan daripada Mahkamah Magistrate. Katanya pelupusan barang kes berkenaan membabitkan barang tidak bercukai yang disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Hamizi berkata pelupusan berkenaan dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Mahkamah dan Jentera Berat turut digunakan untuk memusnahkan barang rampasan. Sehubungan itu, Muhammad Hamizi berkata masyarakat Tuaran dinasihatkan supaya tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan kegiatan penyeludupan. Katanya orang ramai juga diminta untuk tampil menyalurkan maklumat mengenai sebarang kejadian aktiviti penyeludupan haram kepada polis supaya tindakan dapat diambil dengan segera. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana seorang pemandu lori 10 tan parah selepas kenderaan dipandunya terbabas sebelum terbalik dalam kejadian di Jalan Silam Lembah Danum, Lahad Datu hari ini. Dalam kejadian jam 2 petang itu, mangsa dilaporkan tersepit di tempat duduk pemandu sehingga terpaksa dikeluarkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.25 petang. Mangsa kemudiannya berjaya dikeluarkan dan terus diberikan rawatan awal oleh pasukan EMRS. Menurutnya, mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Lahad Datu menggunakan ambulans untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.